Jaring ilahi, keajaiban numerik Al-Quran dalam surah Al-Alaq, Al-Hijr, Al-Muzammil, Al-Mudaththir, dan Al-Fatihah. Kata pengantar Al-Quran, kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW adalah mukjizat abadi yang merangkumi keajaiban linguistik, bentuk sains dan numerik, dikenali sebagai ijaz. Ijaz matematik menyerlahkan ketelitian ilahi melalui corak nombor seperti 7, 19, 29, dan 114 yang membentuk jaring ilahi, rangkaian simbolik yang menghubungkan surah-surah dalam keselarasan menakjubkan, diibaratkan sebagai tasbih kosmik. Buku ini meneliti corak numerik simbolik dalam surah Al-Alaq, Al-Hijr 19, Al-Muzammil 73, Al-Mudaththir, dan Al-Fatihah 1, yang mewakili tema ilmu, kebenaran, ibadah, dakwah, dan hidayah. Dengan lebih 50 nombor unik, corak ini menyerupai heksagon ajaib, resonan dengan budaya Melayu Islam, yang menghargai nombor seperti 7 dalam amalan rohani. Tujuan buku, menyediakan penerangan terperinci untuk setiap corak numerik, menggantikan jadwal ringkasan dengan naratif penuh, menjelaskan ijaz matematik sebagai bukti ketuhanan dan alat renungan rohani, menganalisis makna simbolik sebagai jaring ilahi dan tasbih kosmik, mengintegrasikan aplikasi dalam pendidikan, dakwah, seni dan budaya Melayu Islam. Pendekatan, corak ini simbolik bukan literal untuk memperkayakan pemahaman tanpa menyimpang dari teks Al-Quran. Surah Al-Hijr 19. Buku ini merujuk tafsir sahih dan tradisi Melayu seperti zikir dan khat untuk relevansi budaya. Bab 1 Ijaz. Matematik 1.1 definisi dan kepentingan. Ijaz matematik merujuk kepada corak nombor dalam Al-Quran yang menunjukkan ketelitian ilahi, seperti 19 dalam surah Al-Mudaththir, 19 atau 7 dalam Al-Fatihah. Kepentingannya meliputi bukti ketuhanan. Corak ini membuktikan Al-Quran sebagai kalam Allah, surah Al-Baqarah 22. Renungan rohani, nombor seperti 7 mengundang tadabbur, 6, pendidikan dan dakwah, menarik minat melalui infografik, Sahih Muslim, hadis 12. Resonansi Melayu Islam, nombor 7 dalam 7 bacaan doa atau 7 langkah perkawinan. Struktur Al-Quran, menunjukkan kesatuan kitab melalui nombor seperti 11. 1.2, berhati-hati dengan tafsiran. Corak ini simbolik bukan literal untuk mengelakkan tafsiran kontroversial. Ulama seperti Ibn Taymiyah menekankan keseimbangan akal dan nakal wahyu dengan fokus pada mesej Al-Quran. Bab 2, metodologi. 2.1, kaedah hitungan. Corak dihitung menggunakan kaedah berikut. Penjumlahan dan pemekaran digit. Jumlahkan nombor, pecahkan digit. Contohnya 96 by 9 plus 6 19. Pembahagian nisfu, bahagi jumlah kepada separuh. Contohnya 11 by 2 57. Gandaan, gandakan dengan nombor simbolik 7 19 29. Kira kuahai kritis dan cek plus dan konverse notes. Hubungan dengan Sabtu 18. Kaitkan dengan lan. Muka surat dan huruf. Gunakan muka surat atau kiraan huruf kata. Kaitan surah, hubungkan dengan surah muqatat atau tema serupa. 2.2 Prinsip kejelasan penerangan naratif. Setiap corak dijelaskan dalam subbab dengan langkah hitungan, kaitan surah dan makna simbolik. Langkah terperinci, termasuk input, formula dan hasil dengan pembundaran dinyatakan. Konteks simbolik, kaitan dengan tema surah, struktur Al-Quran atau budaya Melayu Islam. Bab 3 Corak numerik, surah Al-Alaq. Maklumat asas, surah ke-19 at muka surat Mim Balda edisi Uthmani Standard. Tema utama, ilmu dan tauhid, dimulakan dengan Iqra Bismi Rabbika, Mim 6. Konteks, wahyu pertama di Gua Hira menyeru pentingnya ilmu. 3.1 Nombor 29 kiraan pertama. Penerangan, nombor muncul melalui penjumlahan nombor surah Al-Ambur Sulaiman dan Al-Kalam, Muqatat. Hitungan, input, nombor surah Al-Alaq, Al-Kalam 76 Batayam Batmak Domus Mappa. Pemekaran digit, pecahkan 96, 15 66 15 68, 6 15 11 kalau 9. Alternatif, pecahkan digit individu, 9 plus 6 plus 6 plus 8 wilayah 29. Kaitan simbol 9 berkait dengan surah Al-Hadid, surah Al-Hadid, dan 29 surah Muqatta'at melambangkan keselarasan wahyu awal dengan struktur Al-Quran. Dalam budaya Melayu, 29 mengingatkan pada zikir berulang untuk menghayati ilmu. Makna, menonjolkan ilmu sebagai asas tauhid, menghubungkan Al-Alaq dengan surah Muqatta'at. 3.2 Nombor 29 Penerangan. Nombor 29 juga muncul melalui kiraan ayat 15 Al-Alaq dengan operasi kuasa 2.
Input, ayat 15 Tauhid, 2 tema. Kuasa 2, mimpi 5. Penjumlah plat dari 2 tema, plus mimpi 2,24 plus 259. Kaitan simbolik, mengukuhkan nombor 29, berkait dengan Al-Hadid, menegalnya sebagai teras wahyu. Dalam tradisi Melayu, ini resonan dengan pengajaran di madrasah tentang pentingnya ilmu. Makna, menyerahkan perintah Iqra sebagai panggilan ilahi untuk menuntut ilmu. 3.23 nombor pusilan Kibir Rega. Nombor 29 muncul melalui kuasa 2 jumlah ayat Al-Fatihah. Input, jumlah ayat. Kuasa 2, penjumlahan berkuadat respirat tuan 3 1 10. Penjumlah pul 12 29, kaitan simbolik, mengukuhkan hubungan dengan Al-Hadid dan 29 surah Muqattat mencerminkan keajaiban numerik wahyu utama. Makna, menegaskan Al-Alaq sebagai permulaan ilmu yang terhubung dengan struktur Al-Quran. 34 nombor 19 penerangan. Nombor 19 adalah jumlah ayat Al-Alaq, nombor simbolik utama, langkah hitungan. Input, jumlah ayat Al-Alaq, 11. Kaitan langsung, 11 sebagai nombor asal. Alternatif, nisfu 29 ram 14.5, 11 lebih relevan sebagai nombor simbolik. Kaitan simbolik, berkait dengan surah Al-Mudathir, Tisata Asyar, melambangkan keajaiban ilmu. Dalam budaya Melayu, 19 boleh dihubungkan dengan amalan zikir 19 kali untuk renungan rohani. Makna, menonjolkan Al-Alaq sebagai wahyu ilmu yang menakjubkan. 3.65 kiraan pertama. Penerangan nombor 5 muncul melalui pemekaran digit nombor surah Al-Alaq. Input nombor raf melediat input angka tujuh light sebab 8 2 tema ilmu hit 4. Penjumlahan 18 pelan 5. Kaitan simbolik, berkait dengan surah Al-Buruj, mencerminkan keteguhan wahyu dalam menghadapi cabaran. Makna, menegaskan kekuatan ilmu sebagai pelindung iman. 3. Kiraan kedua. Penerangan nombor muncul melalui pembahagian muka surat alat surat langkah hitungan. Input mugurat pembahagian 57 ayat Al-Fatihah 2.87. Pembundaran 85 kaitan simbolik, mengukuhkan nombor 85 menghubungkan Al-Alaq dengan hidayah Al-Fatihah. Dalam konteks Melayu ini mengingatkan pada kesatuan ilmu dan hidayah dalam pengajaran agama. Makna, menunjukkan keselarasan antara ilmu dan hidayah ilahi. 37 nombor 11 penerangan nombor muncul melalui penjumlahan nombor 25 dalam 29. Langkah hitungan. Input, nombor 85 dari kiraan sebelumnya, 29 dari kiraan pertama. Penjumlahan, Soli 14. Kaitan simbolik, nombor 114 adalah jumlah surah Al-Quran, melangkan keseluruhan wahyu. Dalam budaya Melayu, dalam budaya Nusras boleh dihubungkan dengan jasmani dan rohani tuntai, rohani. Makna, menegaskan dan pintu masuk kepada keseluruhan Al-Quran. 11 penerangan. Nombor 11 muncul melalui pemekaran digit hasil penjumlahan Al-Alaq dan Al-Qalam. Input 19 sama site nombor 4 dari kiraan nombor 29. Pemekaran digit 11 kaitan simbolik, berkait dengan surat yang menceritakan kisah para nabi, mencerminkan kesinambungan wahyu. Makna, menunjukkan hubungan Al-Alaq dengan kisah-kisah ilahi. Tikol nombor 53. Penerangan. Nombor 53 muncul melalui penjumlahan Al-Qalam dan Sad, diikuti pembahagian. Langkah hitungan. Input Al-Qalam 68, Sad 38, Muqattat Sad. Penjumlahan 68 plus 38 66. Pembahagian 162 kaitan simbolik, berkait dengan surah An-Najm mimpi yang bertema wahyu dan kebenaran. Makna, menegaskan kebenaran wahyu pertama dalam Alaq. 35 penerangan. Nombor 35 muncul melalui gandaan ayat 15 Al-Alaq dengan ayat Al-Fatihah. Langkah hitungan. Ayat 175 ayat, Al-Fatihah 7 ayat. Gandaan 5.7 Kaitan simbolik, berkait dengan surah Fatih yang bertema penciptaan dan ilmu. Makna, menghubungkan ilmu Al-Alaq dengan ciptaan ilahi. 19 nombor 57. Penerangan muncul melalui pembahagian jumlah surah Al-Quran. Langkah hitungan. Input jumlah surah Raks 19. Pembahagian 111 Kaitan simbolik, berkait dengan surah Al-Hadid yang menekankan tanggung jawab keimanan. Dalam budaya Melayu, mimpi 7 boleh dihubungkan dengan keseimbangan iman dan amal. Makna, menunjukkan keseimbangan ilmu dan tanggung jawab. 3.11 nombor 9, kiraan keempat. Penerangan.
Nombor 29 muncul melalui penjumlahan nombor surah Al-Hijr dan Ibrahim. Langkah hitungan, input, Al-Hijr 15, Ibrahim 16. Penjumlahan, 15 plus 9. Kaitan simbolik mengukuhkan nombor 29 berkait dengan mukata Al-Hijr dan tema doa Ibrahim. Makna, menegaskan hubungan Al-Alaq dengan kebenaran wahyu. 13 nombor 25 penerangan. Nombor 25 muncul melalui pemekaran digit nombor surah dan jumlah ayat. Langkah hitungan, input, nombor surah, jumlah ayat 19. Pemekaran digit, 96, 19, 19, 1 plus 9 plus 10. Penjumlahan, 15 plus 10. Kaitan simbolik berkait dengan surah Al-Furqan yang memisahkan hak dan batil resonan dengan ilmu Al-Alaq. Makna, menonjolkan ilmu sebagai alat pemisahan kebenaran. 3.16 nombor 7 penerangan. Nombor 37 muncul melalui hubungan Al-Alaq dan Al-Qad. Langkah hitungan, input, Al-Qad 19. Penjumlahan nombor 3. Pemekaran digit Antual Spill Ijris Bates. Izomis per-episode Fatsi. Penjumlahan 18 plus 19 itu 37. Berkait dengan surah As-Safat 37 yang bertema Tauhid dan Ketaatan. Dalam budaya Melayu, 37 boleh dihubungkan dengan amalan tahlil, makna menghubungkan ilmu dengan ketaatan ilahi. 319 nombor 39 penerangan. Nombor 39 muncul melalui pembahagian muka surat Al-Alaq. Langkah hitungan, input, muka surat nude. Pembahagian, mimas minus 7 y 2 tak minus 8. Pembundaran, 290 milim 299. Pemekaran digit, plus 9. Penjumlahan, 2019 5 lebih 39. Kaitan simbolik, berkait dengan surah Az-Zumar yang menekankan ibarat makna, menegaskan ke jalan keikhlakan. 3.16 nombor 40 penerangan. Nombor 40 muncul melalui pembahagian muka surat dengan nombor 2 hitungan. Input, muka surat 5 jumlah ayat. Pembahagian, mimas 97 2 Pembundaran 20.562 Penjumlahan 12 plus 11 42 kait dengan surah Ghafir Makruh yang bertema keampunan Allah. Dalam tradisi Melayu, 40 sering dikaitkan dengan tempo muhasabah. Makna menghubungkan ilmu dengan rahmat ilahi. Terkini nombor 7, penerangan. Nombor 7 muncul melalui kiraan huruf ayat pertama dan nombor surah. Langkah hitungan, input Saitul 10 huruf, nombor surah 96. Pemekaran digit 96 mestidan plus 6 16. Penjumlahan 19 ia 34. Pemekaran digit 3 plus 4 7. Kaitan simbolik berkait dengan surah Al-Fatihah melambangkan kesempurnaan hidayah. Dalam budaya Melayu, 7 adalah nombor suci. Contohnya 7 langkah perkawinan. Makna menegaskan ilmu sebagai asas hidayah. 316 nombor 3 penerangan. Nombor 3 muncul melalui hubungan ayat Al-Alaq dan Al-Qadr. Langkah hitungan, input jumlah ayat 19, Al-Qadr 5 ayat. 19 berdua 9.5. Pembundaran 9.5 10. Penjumlahan 10 plus minus 11. Penjumlahan 15 plus 9.6 plus 17. Pemekaran digit 1 plus 1 1. Kaitan simbolik berkait surah Ali Imran 3 yang bertema Tauhid dan perjuangan. Makna menghubungkan ilmu dengan perjuangan keimanan. Senarai penuh 3, 14, 17, 12, 25, 29, 35, 26, 35, 39, 3, 85, 1, 18. Kekerapan nombor berulang 29, 85 2 kali. Surah berkait Al-Hadid, Al-Furqan 25, As-Safat 3 Zumar, Ghafir 40, Ali Imran, Al-Fatihah, Al-Qalam, Set 36, Kaf 60. Makna keselilan dan sebab belas mencerminkan keajaiban wahyu pertama menghubungkan ilmu dengan keseluruhan Al-Quran dalam jaring ilahi, resonan dengan budaya Melayu, pengajaran dan zikir. Bab Port, Korak Numerik Surah Al-Hijr. Maklumat asas, Surah ke-15 mesti 5 ayat, muka surat 262-267, kebenaran wahyu dimulakan dengan Alif Lam Ra. Konteks Surah Mekah dengan mukataat menegaskan pemeliharaan Al-Quran dan Muslimin. Mempatun 1 nombor 1987 penerangan. Nombor 1987 muka surat Hijr asas untuk corak lain. Langkah hitungan, input. Muka surat 262, 267, 265, 266, 267. Penjumlahan 262, 262, 265, 266, 275, 287. Kaitan simbolik
Nombor besar ini menjadi titik permulaan untuk nombor 777 mencerminkan keluasan kebenaran wahyu, menegaskan Al-Hijr sebagai penjaga kebenaran wahyu. Poin 2 nombor turim juga penerangan nombor 777 dan untuk setegus nomi surat dan nombor suan input sehingga surat sehingga boleh ada nombor duit Zaraim Jubili with the Dwudi Umar Bujubilis Egan Retiki is sebelah vamos info infrigula jura to the gotak jumlan tigil. Symbolics dua stendom skumelik untuk the Premier League. Berkait dengan surat yang menekankan amaran akhirat, melambangkan kesempurnaan kebenaran. Dalam budaya ulang stiglus Melayu, nombor berulang seperti itu setuju mengingatkan pada zikir berulang. Makna menonjolkan kebenaran wahyu sebagai tasbih kosmik. Mampoiti nombor semante penerangan. Nombor 99 adalah jumlah ayat Al-Hijr, nombor simbolik utama. Langkah hitungan. Input jumlah ayat 99. Kaitan langsung 99 sebagai nombor asal. Al-Husna, 99 nama Allah, mencerminkan sifat-sifat ilahi yang terpancar dalam Al-Quran, menegaskan Al-Hijr sebagai cerminan kebesaran Allah. Mampatumok nombor 96, penerangan. Nombor 126 adalah anggaran simbolik jumlah kata dalam Al-Hijr. Langkah hitungan, input, anggarkan CD 260 kata. Pemekaran digit, 1 plus 2 plus 6 plus 9, simbolik kekal 1226. Kaitan simbolik, nombor ini dihubungkan dengan zikir dan renungan, resonan dengan amalan Melayu seperti mengira tasbih. Makna, menunjukkan keluasan kebenaran dalam kata-kata Al-Hijr. Mampapol 5 nombor CD 229, penerangan. Nombor 99 adalah anggaran simbolik jumlah huruf, berkait dengan nombor 19 langkah hitungan. Input, anggarkan 500 huruf, simbolik. Pemekaran digit, 55 plus 0 adalah 10, simbolik 1990. Kaitan simbolik, berkait dengan nombor 11 Al-Mudaththir, mencerminkan keajaiban wahyu. Makna, menegaskan ketelitian huruf-huruf Al-Hijr sebagai mukjizat. Poin 6. Nombor 149. Penerangan, nombor 9 adalah anggaran simbolik ayat tematik dalam Al-Hijr. Lah hitungan, input, anggarkan 109 ayat, kaitan langsung, 1.9, kaitan simbolik. Nombor ini melambangkan keluasan tema kebenaran dalam Hijr, makna, menunjukkan kedalaman Hijr. 4. Tujuh not dalam diri cara juk ketijuk ke surah Asr berkait dengan terima tayan input surah Al-Masjid. Kaitan langsung, saat simtigik. Surah Al-Asr selamat menekankan nilai masa, resonan dengan kebenaran kekal Al-Hijr. Dalam budaya Melayu, ini mengingatkan pada pentingnya masa ibadah, makna menghubungkan kebenaran dengan kesedaran masa. Nombor 4, nombor penerangan. Nombor 36 muncul melalui pemekaran digit jumlah muka surat dan nombor surah. Input, jumlah surat tersalvaduj, nombor 19. Pemekaran digit, 1 plus 7, 21. Penjumlahan, 2 kaitan simbolik, berkait dengan surah Yasin, dianggap hotel mencermin inti kebenaran Hijr. Makna, menegaskan Al-Hijr teras kebenaran. 4 nombor 3 melalui tibu dengan jumlah ayat dan jumlah ayat dengan nombor hitungan input jumlah ayat. Input 9 simbol 9 tayang 653. Pemekaran digit 6 plus 9 plus 3 16. Penjumlahan 18 plus 19 33. Kaitan simbolik berkait dengan surah Al-Ahzab yang bertema perjuangan kebenaran. Dalam budaya Melayu, 33 dikaitkan dengan zikir Subhanallah 33 kali. Makna menghubungkan kebenaran dengan perjuangan iman. 4 nombor 11. Penerangan nombor 11 muncul melalui pembahagian jumlah muka surat dan penjumlahan dengan ayat. Langkah hitungan, input, jumlah muka surat 19, jumlah ayat 99. Pembahagian, Sirum Islam 22, 93, 94. Pemekaran digit 17, 9 plus mata ayat 20. Penjumlahan 20 plus 9, 119. Pemekaran digit 1 plus 1 plus 9, 11, kaitan simbolik. Berkait dengan surah Hud mencerminkan kisah para nabi. Makna, menunjukkan kesinambungan kebenaran melalui sejarah. 4.11 meminta penerangan, nombor 4 muncul melalui penjumlahan nombor surah dan ayat Al-Fatihah. Langkah hitungan. Input, nombor surah 15, Al-Fatihah 7 ayat. Penjumlahan 15 plus 7, 22. Penjumlahan 22 plus 9, 1.
Pemekaran digit 1 plus 2 1 mapaitan simbolik berkait dengan surah An-Nisa 4 yang bertema keadilan, resonan dengan kebenaran Al-Hijr, menegaskan kebenaran sebagai asas keadilan. Memperapun seminan kiraan pertama. Penerangan. Nombor mesin muncul melalui kuasa 2 nombor seganan ayat. Langkah hitungan. Input. Nombor surah 15. Jumlah kuasa 2 melkoblat nuguadat 225. Pemekaran digit 2 plus 5 is penjumlahan digit C plus sampai digit 1 plus pen dan bom mentan. Berkaitan surah At-Taubah yang menekankan keikhlasan. Dalam budaya Melayu, sembilan dikaitkan dengan kesempurnaan rohani. Makna menghubungkan kebenaran dengan keikhlasan ibadah. Mak pomen 11 nombor seliman, kiraan kedua, penerangan. Nombor 9 mengulangi kaitan dengan At-Taubah melalui langkah sama, langkah hitungan. Seperti kiraan pertama, melalui semin. Kaitan simbolik mengukuhkan nombor semin menegaskan keikhlasan sebagai teras kebenaran. Makna menonjolkan kebenaran yang disertai niat suci. 14-16 penerangan. Nombor 12 muncul melalui bahagian jumlah muka surat dengan nombor 19, langkah hitungan. Input jumlah muka surat. Sing babli nombor 7 wad 15 bola basi geloi jual 23 munglaran 2 double mimot 3 dot. Pemekaran digit 8 plus 4 seperti 12 kaitan simbolik. Berkait dengan surah Yusuf 11 yang bertema dalam dakwah. Makna menghubungkan kebenaran dan ketabahan. 14 nombor 7 penerangan. Nombor 7 muncul melalui penjumlahan nombor surah dan huruf basmalah. Langkah hitungan. Input nombor surah 15. Penjumlahan 15 plus 19 34. Penjumlahan 4 plus 9 133. Pemekaran digit 1 plus 337 kaitan simbolik. Berkait dengan surah melambangkan hidayah. Dalam budaya Melayu, 7 adalah nombor kesempurnaan. Makna menegaskan kebenaran sebagai panduan hidayah. Pompos somemna. Nombor 71 penerangan. Nombor 71 muncul melalui pemekaran muka surat dan ayat. Langkah hitungan. Input jumlah muka surat 15 juan. Pemekaran digit 158 juzatu. Pembahagian 1922 sempapan 9.6 minggu. Penjumlahan 21 plus 50 kaitan simbolik. Berkait dengan surat Nuh yang bertema kebahan dakwah. Makna menghubungkan kebenaran dengan keteguhan iman. Mak promen 11 nombor rangan. Nombor 6 muncul melalui ganda nombor surah dengan 7 langkah hitungan. Input nombor surah 15. Gandaan 15 terbaik 7 saku 5. Pemekaran digit 1 plus 0,6 naisik kaitan simbolik berkait dengan surah Al-An'am yang bertema Tauhid. Makna menegaskan kebenaran sebagai asas Tauhid. Senarai penuh. 7, 9, 19, 33, 97, 99, tone 3, 126, 149, 1529, 77 to 777. Kekerapan nombor berulang, siman 2 kali. Surah berkait Yusuf 11, Al-Ahzab, setia Nuh, Al-An'am 6, At-Taubah 9, Al-Dur, Al-Asr, Falah 3. Makna keseluruhan, nombor jubing dan jun cerminkan kesempurnaan dan keikhlasan kebenaran, resonan dengan zikir Melayu seperti Subhanallah. Bab 5. Korak numerik Surah Al-Muzammil. Maklumat asas, surah ke-73 20 ayat, muka surat 575 tema utama, solat tahajud 23:2. Konteks, menyeru Nabi SAW untuk solat malam sebagai persiapan dakwah. Mimo 1, nombor 730 penerangan. Nombor 7430 adalah anggaran simbolik berdasarkan ayat 3 nisfahu. Langkah hitungan. Input ayat 3 nisfahu separuh malam. Anggarkan surah ke-74 pas 110 simbolik. Kaitan simbolik. Nombor besar ini melambangkan keluasan ibadah malam. Dalam budaya Melayu, ini resonan dengan amalan tahajud di bulan Ramadan. Makna menegaskan solat tahajud sebagai teras rohani. 5-2 nombor 116. Penerangan nombor 116 muncul melalui penjumlahan nombor surah berkait. Langkah hitungan. Al-Mursalat As-Safat 37. Penjumlahan 7 plus 3 dapat 14. Kaitan simbolik. Nombor 11 adalah jumlah surah Al-Quran mencerminkan keseluruhan wahyu. Makna menghubungkan ibadah malam dengan keseluruhan Al-Quran. 5-3 nombor 12. Penerangan. Nombor 12 muncul melalui pemekaran digit nombor surah dan ayat. Langkah hitungan. Input nombor surah ketiga jumlah ayat 20. Pemekaran digit 2 plus 3 sis 2 10 plus 2 ini 12. Kaitan simbolik berkait dengan surah 13.
yang bertema kesabaran. Makna, menegaskan kesabaran dalam ibadah malam. 5.4 nombor 38. Penerangan nombor 38 muncul bahagian muka surat dan ayat. Langkah hitungan, input muka surat 525. Pembahagian 525 di 2 yang dan 297.5. Pembinda iman di 2 Islam 8. Pemekaran digit 2 plus plan 15. 18 plus bersuara kaitan simbolik. Berkait dengan surah Sad yang bertema kebenaran wahyu. Makna, menghubungkan ibadah dengan kebenaran. 5.5 nombor 78. Penerangan nombor muncul melalui ganda ayat dengan nombor 72. Langkah hitungan, input jumlah ayat 20 ganda melebur besar salam 40. Pemekaran digit 1405. Penjumlahan 5 laut ambil simbolik berkait dengan surah An-Naba yang bertema kebangkitan. Dalam budaya Melayu, ini mengingatkan pada muhasabah akhirat. Makna, menegaskan ibadah sebagai persiapan akhirat. 5.6 nombor 77. Penerangan nombor 77 melalui kuasa 2 jumlah ayat. Langkah simak. Input ayat jumlah ayat 20. Kuasa 2 21 rajwa pemekaran digit 40 plus 4. Penjumlahan lan berkait dengan surah Al-Mujizat. Musawalik ka'an dan amaran akhirat. Berwezi, menghubungkan ibadah dengan kesedaran akhirat. Ayat. Nombor penerangan nombor 9 muncul melalui penjumlahan nombor surah dengan Al-Isra. Langkah hitungan, input nombor surah 3 Al-Isra 12. Penjumlahan 73 utol. Pemekaran dit min plus 0 golon ben kaitan simbolik berkait dengan surah At-Taubah yang menekankan keikhlasan. Makna, menegaskan keikhlasan dalam ibadah malam. Lambol Payon 27 kiraan pertama. Penerangan nombor 27 muncul melalui pemekaran digit muka surat dan ayat. Langkah hitungan, input muka surat 55 jumlah ayat. Pemekaran digit 5 plus 7 plus 5 plus 11 belah. Pembahagian 20 2 10 10 Penjumlah plus 10 27. Kaitan simbolik berkait dengan surah An-Naml yang bertema keajaiban ciptaan. Dalam budaya Ubud dengan zikir malam seperti Lailatul Qadar. Makna, menegaskan ibadah sebagai zikir keajaiban. 5.9 nombor 27 kiraan kedua. Penerangan nombor 27 muncul melalui gandaan nombor surah dengan langkah hitungan. Input nombor surah 7 gandaan. Gandaan 7 ketiga dan 7 minima 11. Pemekaran digit 5 plus 1 7. Penjumlahan 7 plus 20 kaitan simbolik. Mengukuhkan nombor 27 menghubungkan dengan namal dan keindahan zikir. Makna, menonjolkan solat tahajud sebagai tasbih kosmik. 5.10 nombor 29 penerangan. Nombor 29 muncul gana nombor surah dengan 29 langkat. Lambol surah. Nombor surah 23 dan 2 29 2 lagi. Pemekaran digit 2 plus 1 plus 1 17. Penjumlahan 11 plus 2 31. Pemekaran digit 3 plus 1 20. Pampa plus 25 surah Al-Fatman. Kaitan simbolik kait dengan Al-Hadid dan surah Hadid yang bertema tanggungjawab keimanan. Makna, menghubungkan ibadah dengan tanggungjawab iman. 5.11 nombor penerangan nombor 2 besar muncul melalui pemekaran digit ke surat dan ayat. Langkah hitungan, input muka surat 5 ayat 20. Pemekaran digit 5 plus 7 15. Kuasa 2 dan masas 4. Penjumlahan plus ply 29 berkait dengan surah Al-Anbiya yang bertema ketabahan. Makna, menegaskan term dari badalah. 5.11 noise nombor hero jumlah ganda nombor sin lisan. Langkah hitungan, input nombor surah 23. Gandaan 23 bawah 29 di 119. Pemekaran digit 2 plus 1 plus 1 plus 12. Penjumlahan 11 plus 20 with wiggle sat. Kaitan simbolik berkait dengan surah Luqman yang bertema hikmah. Dalam budaya Melayu, hikmah Luqman dijadikan teladan. Makna, menghubungkan ibadah dengan kebijaksanaan. 9 21 27 27 29 31 28 sabaz lembat 7 lempah lempot 3 kekerapan no berulang 2 kali. Surah berkait An-Namid 29 Yusuf 12 Luqman Al-Mursalat An-Nabubah. Makna keseluruhan nombor 27 menggambarkan solat tahajud sebagai zikir yang menghubungkan hamba dengan wahyu, resonan dengan amalan Melayu seperti tahajud. Bab 6
Corak numerik Surah Al-Mudaththir, maklumat asas, Surah ke-24, 56 ayat, muka surat 602. Tema utama, dakwah dan amaran akhir 2, kum fa'andir. Konteks, menyeru Nabi SAW untuk memulakan dakwah. 6.1 nombor 19. Penerangan, 19 adalah nombor eksplisit dalam ayat 30. Langkah, isyarat. Input ayat 30-15. Kaitan langsung, 19 sebagai kaitan simbolik. Nombor 19 adalah tanda keajaiban numerik berkait dengan al-alat 17 ayat. Dalam budaya Melayu, 19 boleh dihubungkan dengan zikir untuk kekuatan dakwah. Makna, menonjolkan keajaiban dakwah sebagai mukjizat. 62 nombor 430 penerangan. Nombor 730 adalah anggaran simbolik berdasarkan nombor surah, langkah hitungan. Input, nombor surah sumat. Anggakan 74 Kamis Tarapil 230 simbolik. Kaitan simbolik, nombor besar ini melambangkan tanggung jawab dakwah. Makna, menegaskan beban mulia dakwah. 6 nombor 43. Nombor 43 adalah anggaran simbolik jumlah kata, langkah hitungan. Input, anggarkan 43. Kaitan langsung, bangga, kaitan simbolik. Nombor ini melambangkan keluasan mesej dakwah. Makna, menunjukkan kekayaan kata dati. 6 nombor dalam penerangan. Nombor 28 muncul melalui pembahagian jumlah ayat. Langkah hitungan. Input jumlah ayat 56. Pembahagian 56 Mai 2019 berkait dengan surah Al-Qasas 28 yang menceritakan kisah Nabi resonan dengan dakwah. Makna, menghubungkan dakwah dengan kisah ilahi. 65 nombor 19. Nombor 19 muncul melalui penjumlahan nombor surah berkait. Input Al-Mursalat, As-Safat kedua. Penjumlahan 77 plus 37, 115. Kaitan simbolik, nombor 115 adalah jumlah surah, mencerminkan keseluruhan wahyu. Makna, menegaskan dakwah sebagai panggilan menyeluruh. 6. Nombor 13 penerangan. Nombor 13 merujuk kepada surah Al-Asr. Input, surah Al-Asr, surah Al-Asr. Kaitan langsung, kaitan simbolik. Surah Al-Asr menekankan nilai masa, resonan dengan amaran dakwah. Makna, menghubungkan dakwah dengan kesedaran masa. 6.7 nombor 22 penerangan. Nombor 22 muncul melalui pemekaran digit nombor surah dan ayat. Input, nombor surah 74, jumlah ayat 56. Pemekaran digit 24, 7, 4, 11. 56, 5 plus 6, 11. Penjumlahan 11 plus 11 di 22. Kaitan simbolik berkait dengan surah Al-Hajj 2 yang bertema penyucian. Makna, menegaskan dakwah sebagai penyucian hati. 6.8 nombor 51 penerangan. Nombor 51 muncul melalui pembahagian muka surat dengan 19. Langkah hitungan. Input, muka surat 62. Pembahagian 62 19 31 nama 42. Pembundaran 3 ping 6 42 32. Penjumlahan 32 plus 19 atau 51. Kaitan simbolik berkait dengan surah Ad-Diriyat akibat perbuatan. Makna, menghubung dakwah dengan kesedaran akibat sing. 6.9 nombor 3 penerangan. Nombor 3 muncul melalui pembahagian ayat dan penjumlahan dengan surah. Langkah hitungan. Jumlah ayat nombor surat 24. Pembahagian 5 penjumlahan 28 plus 24. Pemekaran digit 10 plus 2, 3. Kaitan simbolik berkait dengan surah Ali Imran 3 yang bertema Tauhid. Makna, menegaskan dakwah berfaksikan Tauhid. 6.10 nombor bab 1 penerangan. Nombor bab 1 muncul melalui kuasa 2 nombor surah. Langkah hitungan. Input nombor skimpa. Kuasa 2 dibimbang pakai dengan samtuk 2 gemlang. Pemekaran dit 5 plat plus 1 dan 22. Penjumlahan 22 plus 5 mat 1. Kaitan simbolik berkait dengan surah Fusilat yang ada kejelasan wahyu menegaskan dalam dakwah. 6.11 nombor 34 kiram pertama. Penerangan nombor 34 muncul melalui penjumlahan nombor surah dengan Al-Asr. Langkah hitungan. Input nombor surah Al-Asr nombor surah 3. Penjumlahan 24 plus 9 77. Pemekaran digit 1 plus 7 19. Penjumlahan plus 94. Kaitan simbolik berkait dengan surah Sabat 4 yang bertema penolakan dakwah. Dalam budaya Melayu, 34 boleh dihubungkan dengan ketabahan dalam dakwah. Makna, menghubungkan bertaks kelambiri. 6.11 no bertakabant. Penerang pun anti nonjil neng sekir sang tulis bari. Langkah hitungan.
Input ayat 311 huruf, nombor surah 24. Pemekaran digit 24 to 7 plus mat 11. Penjumlahan 4 plus 11 15. 15 plus 11 plus segi 4, kaitan simbolik. Mengukuhkan nombor tipi 4 mendegahkan jawab dakwah. Makna, menonjolkan keberanian dan menyampaikan amaran. 6 11, nombor 61 penerangan. Nombor 61 muncul melalui pembahagian muka surat dengan 114 langkah hitungan. Input, muka surat, pembahagian, 16.11.207. Pembundaran, mimam 2.7. Penjumlahan, lim dumimam begwan main tui tumitan simbolik. Berkait dengan surah Saf yang bertema kesatuan umat, makna, menegaskan dakwah untuk menyatukan umat. 6.11, nombor 24 penerangan. Nombor 84 muncul melalui kuasa 2 nombor 19 dan nombor surah. Langkah hitungan. Input, jumlah ayat 56. Kuasa 2, 19 kuadrat ber-3,61. Pemekaran digit, 3 plus 6, 6 plus 10. Penjumlahan 10, 74, 12, 44. Kaitan simbolik, berkait dengan surah Al-Insyiqaq yang bertema kiamat. Makna, menghubungkan dakwah dengan amaran kiamat. 6.19, nombor 7 penerangan. Nombor 27 muncul melalui pemekaran digit muka surat. Langkah hitungan. Input, muka surat. Pemekaran digit. 6 plus 02. Penjumlahan. 8 plus 19 CSF 27. Kaitan simbolik berkait dengan surah 6 yang bertema keajaiban ciptaan. Makna, menegaskan dakwah sebagai keajaiban ilahi. Senarai penuh. 3. Surat 2, 27, 24, 41, 41, dan mentah, 13, 1, kekerapan nombor berulang, 34, 2 kali. Surah berkait, Sabah, An-Naml, Ali Imran 3, Fusilat, Ad-Dariyat 54, As-Saf, Al-Insyiqaq 64, Al-Asr. Makna keseluruhan, 19 dan 34 menonjolkan keajaiban dan tanggungjawab dakwah. Resonan dengan amalan Melayu, seperti dakwah melalui khutbah. Bab 7. Corak numerik Surah Al-Fatihah. Maklumat asas, Surah ke-1, 7 ayat, muka surat Su. Tema utama, hidayah dan tauhid, saat 6, Ihdinas Sirat Al-Mustaqim. Konteks, induk kitab, dibaca dalam setiap solat. 1 nombor 7, penerangan nombor 7 adalah jumlah ayat Al-Fatihah, nombor simbolik utama. Lah hitungan, input, jumlah ayat 7. Kaitan langsung 7 sebagai nombor asal, kaitan simbolik berkait dengan Al-Hijr, melisban min alma, melambangkan kesempurnaan hidayah. Dalam budaya Melayu, 7 adalah nombor suci, contohnya 7 bacaan doa. Makna, menegaskan Al-Fatihah sebagai panduan hidayah. 7.2, not kedua, penerangan. Nombor 7 muncul melalui gandaan ayat dengan nombor 19, langkah hitungan. Input, jumlah ayat 7. Gandaan, 7 12, pemekaran digit, 1 plus 3, 7. Kaitan simbolik, mengukuhkan nombor 7, menghubungkan Al-Fatihah dengan keajaiban sebelah. Makna, menonjolkan hidayah sebagai mukjizat. 73 nombor Sab 19 penerangan. Nombor 19 adalah jumlah surah Al-Quran. Langkah hitungan. Input, jumlah surah, kaitan langsung. Sab 19 sebagai nombor asal, kaitan simbolik. Nombor 111 mencerminkan keseluruhan wahyu dengan Al-Fatihah sebagai induknya. Makna, menegaskan Al-Fatihah sebagai inti Al-Quran. 7 nombor 24 penerangan. Nombor 24 muncul melalui gandaan ayat dengan jumlah surah. Langkah hitungan. Input, jumlah ayat 7, jumlah surah 115. Gandaan 7 pai setiap 15 ke 798. Pemekaran digit 7 plus 9 ke 24. Kaitan simbolik berkait dengan surah An-Nur yang bertema hidayah. Dalam budaya Melayu, 24 boleh dihubungkan dengan 24 jam ibadah harian. Makna, menghubungkan hidayah dengan cahaya ilahi. 7.5, kiram pertama. Penerangan, nombor siman muncul melalui penjumlahan nombor surah, langkah hitungan. Input, nombor surah 1, jumlah ayat 7. Penjumlahan, 1 plus 1 plus 7 dan 9. Kaitan simbolik, berkait dengan surah At-Taubah yang menekankan keikhlasan. Makna, menegaskan hidayah memerlukan niat suci. 76, kiraan kedua. Penerangan, nombor siman muncul melalui pembahagian jumlah surah dan Al-Hijr. Langkah hitungan, input jumlah surah 19, Al-Hijr 15. Pembahagian 115 per 2 57. Penjumlahan 57 plus 19 is 72. Pemekaran digit 7 likun 9. Kaitan simbolik, mengukuhkan nombor 9 menghubungkan hidayah dengan kisan makna, menonjolkan keikhlasan dalam doa hidayah. 7.14
Penerangan. Nombor 11 muncul di kuasa 2 jumlah ayat. Langkah hitungan. Input jumlah ayat kuasa 2 7,8 mekaran digit 4 plus 9 dan single 13. Penjumlahan plus 1 kaitan simbolik berkait dengan surah Ibrahim yang memberi doa hidayah. Makna menegaskan Al-Fatihah sebagai doa hidayah. Jumlahan nombor 14, kiraan kedua. Penerangan 14 muncul melalui pembahagian jumlah surah. Langkah hitungan. Input jumlah surah 118, nombor surah 1. Pembahagian 112 plus 2, 57 plus 1, 58. Pemekaran digit, Andonis 2 MD symbols. Befir search with Safanji. Item simbolik, spek hendisi, idulibain. Makna menonjolkan hidayah sebagai doa abadi. Ujian 9 nombor jumlahan. Nombor 19 muncul melalui pembahagian jumlah surah dan ayat. Langkah hitungan. Input jumlah surah 11, jumlah ayat 7. Pembahagian 111 plus 2 57. Pemekaran digit 57 12. Penjumlahan 12 plus 7 19. Kaitan simbolik berkait dengan surah Al-Alaq. Ayat menghubungkan hidayah dengan ilmu. Makna menegaskan hidayah berpaksikan ilmu. 10 nombor 4 penerangan nombor 4 membincang jumlah ayat dengan Al-Hijr. Langkah hitungan. Input jumlah ayat 7. Penjumlahan 7 plus 22. Pemekaran digit 2 plus 2 4 kaitan simbolik berkait dengan surah An-Nisa 4 yang bertema keadilan. Makna menghubungkan hidayah dengan keadilan. Tulis nombor 27 penerangan. Nombor 27 muncul melalui penjumlahan basmalah dan nombor surah. Langkah hitungan. Input basmalah 19 huruf, nombor surah 1. Penjumlahan 11 plus 1 20. Penjumlahan 20 plus 27 kaitan simbolik berkait dengan surah An-Naml yang bertema keajaiban. Dalam budaya Melayu, 27 dikaitkan dengan keindahan zikir, menegaskan hidayah sebagai keajaiban ilahi. 2.19 nombor 6 penerangan. Nombor 6 muncul melalui gandaan ayat dengan 29. Langkah hitungan. Input jumlah ayat 7 bermiada. Pemekaran digit. Pemekaran digit 2 plus 0 ke 3 5. Penjumlahan 5 plus 6 kaitan simbolik berkait dengan surah Al-An'am yang bertema Tauhid, menegaskan hidayah berpaksikan Tauhid. Senarai penuh. Mamtan 6 judo jo sidan 9 18 14 24 27 11. Kegerapan nombor berulang 7 2 kali, Siban 2 kali, 1 kali. Surah berkait Al-Hijr 7, At-Taubah, Ibrahim 16, Al-Alam 12, Al-An'am 6, An-Nur Nur. Makna keseluruhan. Nombor juz ini melambangkan kesempurnaan dan keikhlasan hidayah, resonan dengan amalan Melayu seperti bacaan Al-Fatihah dalam solat. Bab lamp, analisis keseluruhan. Kekerapan nombor 7 4 kali, Al-Hijr, Al-Fatihah 2. Kesempurnaan hidayah. Spear 5 kali, Al-Hijr Kaim 2, Al-Muzammil, Al-Fatihah 2. Kait Balesin, Tila Udathith, Al-Fatihah, keajaiban ilmu dan dakwah. 22 Muzammil tadi keindahan zikir 4 kali, Al-Alaq 3 Ramil, Keselam Muzammil, keselarasan wahyu. 3 Mentati Ekulek Alil, tanggung jawab dakwah. Sawer jet tolmul dalam seluruhan Al-Quran. Lain-lain 3, 2, 2, 12, 2, bottom 2, 85, 2. Hubungan dengan surah lain. Surah Mekah, Al-Furqan, An-Naml 22, Sabah, As-Safat 43, Al-An'am, Naml, Al-Inshiqaq, Al-Asla, Al-Mursalat, An-Naba 28. Surah Madinah, Ali Imran, At-Taubah. Muqatta'at, Al-Qalam, Abdullah Nun, Sa'ad 38, Saf 50, Kaf, Al-Hijr, Alif Lam Ra. Tema berulang, ilmu, Al-Alaq, kebenaran, Al-Hijr, ibadah, Al-Muzammil, dakwah, Mudaththir, hidayah, Al-Fatihah. Laploti makna simbolik keseluruhan jaring ilahi. Corak ini membentuk rangkaian nombor yang menghubungkan surah-surah seperti heksagon ajaib, mencerminkan keselarasan Al-Quran. 82. Tasbih kosmik. Nombor 7, 19, 27, 29 mengundang renungan rohani, selari dengan amalan Melayu seperti Subhanallah. Ijaz matematik, bukti ketelitian Al-Quran mengukuhkan iman, surah Al-Zumar 369. Aplikasi dalam konteks Melayu Islam. 9.1 refleksi rohani zikir. Ulang Alhamdulillah 27 kali selepas Al-Muzammil, renungi nombor 27. Doa, baca Al-Fatihah, fokus pada nombor 7 sebagai hidayah. Muhasabah, tulis jurnal tentang nombor 11 dan ilmu Al-Alaq.
Simain 2 Pendidikan dan Dakwah Infografik. Cipta visual nombor 7, CV7777 untuk kelas tafsir. Media sosial, kongsi nombor 19 dalam Al-Mudaththir dengan grafik. Bengkel anjurkan keajaiban numerik Al-Quran di masjid. Minau 3, seni dan kreativiti khat. Tulis Al-Fatihah dengan motif nombor 7 dalam khat Melayu. Puisi, cipta puisi jaring ilahi tentang nombor 7 di 1227. Kasidah, kompos lagu, sab lab-lab cahaya Al-Quran. 94 kajian akademik penyelidikan gunakan Quran untuk kira huruf muqatta'at. Tafsir, bandingkan corak dengan tafsir Ibn Kathir. Penerbitan, tulis artikel Ijaz Numerik dalam Budaya Melayu Islam. 9.5 Inovasi teknologi aplikasi app Ijaz Numerik Al-Quran dengan visual interaktif. VR, pengalaman VR untuk jaring ilahi. Permainan digital mencari corak saf 13. Bab 10. Rumusan corak numerik dalam surah Al-Alaq, Al-Hijr, Al-Muzammil, Al-Mudaththir dan Al-Fatihah menghasilkan lebih 50 nombor dengan 7, 9, 19, 27, 29, 34 dan 114 paling kerap membentuk jaring ilahi. Dalam budaya Melayu Islam, corak inilah tasbih kosmik mengundang renungan melalui zikir, khat dan pengajaran. Jaz matematik buktikan kepelikian Al-Quran, Wahyu Al-Quran, surah Al-Alaq, Al-Hijr dan 3 surah awal Al-Quran. Sebagaimana dinyatakan dalam surah Al-Baqarah ayat kedua, "Dzalikal kitabu la raiba fihi huda lil muttaqin." Kitab Quran ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Buku ini menyusun 5 surah Al-Quran yang menjadi asas ajaran Islam, diturunkan pada peringkat awal kenabian di Mekah untuk membimbing Nabi Muhammad SAW dan umat Islam menghadapi cabaran masyarakat jahiliyah. Surah-surah ini adalah Surah Al-Alaq, ayat 1 hingga 5, surah ke-96, muka surat 597. Wahyu pertama pada malam Lailatul Qadar di Gua Hira pada tahun 610 Masihi memperkenalkan ilmu dan tauhid. Surah Al-Hijr, ayat 1 hingga 5, surah ke-15, muka surat 262 hingga 267 menegaskan kebenaran wahyu dan keadilan Allah. Surah Al-Muzammil, ayat 1 hingga 5, surah ke-73, 75, memerintahkan solat tahajud sebagai persiapan rohani. Surah Al-Mudaththir, ayat ke-74, muka surat 602, memulakan dakwah terbuka dengan penekanan pada tauhid dan kesucian. Surah Al-Fatihah, ayat 1 hingga 7, surah pertama, muka surat 1, dikenali sebagai Al-Kitab, menyempurnakan hidayah dan doa. Setiap bab mengandungi pengenalan, ayat-ayat dengan tafsiran, konteks wahyu, konteks sejarah tambahan, kaitan dengan surah lain, analisis linguistik, tema utama, keajaiban numerik simbolik, rujukan hadis, aplikasi modern, refleksi rohani, dan bentuk. Hubungan numerik seperti 19, 7430, 473, 96 tambah 68 sama dengan 29, dan lain-lain, dijelaskan sebagai interpretasi simbolik untuk menyerlahkan keajaiban Al-Quran tanpa menambah atau mengubah teks asal. Buku ini bertujuan memupuk pemahaman mendalam tentang wahyu awal, menggalakkan amalan harian, dan mendekatkan pembaca kepada Allah melalui Al-Quran dan hadis sahih. Bab 1, Surah Al-Alaq, ayat 1 hingga 5, permulaan wahyu. Pengenalan Surah Al-Alaq, surah ke-96 dalam Al-Quran, terdiri daripada 19 ayat dan terletak pada muka surat 597 dalam mushaf standar. Diturunkan pada malam Lailatul Qadar di Gua Hira Masihi. 5 ayat pertamanya adalah wahyu pertama yang diterima Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril. Menurut Sahih Al-Bukhari, hadis 3, Jibril memeluk Nabi 3 kali sambil memerintahkan iqra-calah. Dan Nabi yang umi tidak tahu membaca menjawab, "Saya bukan pembaca," menunjukkan kerendahan hati beliau. Selepas wahyu, Nabi kembali kepada Khadijah Ra dalam keadaan cemas. Dan Khadijah menghiburkan beliau, manakala Waraqah bin Naufal mengesahkan bahawa ini adalah wahyu ilahi, serupa dengan yang diterima Nabi Musa AS. Surah ini memperkenalkan ilmu sebagai asas Islam, menegaskan tauhid keesaan Allah, dan menyerlahkan keajaiban penciptaan manusia dari segumpal darah. Ia dihubungkan dengan Surah Al-Qadr, surah ke-97, 5 ayat, muka surat 597, yang merujuk kepada malam Lailatul Qadar, Inna anzalnahu fi Lailatul Qadr, dan surah Al-Qalam, surah ke-68, 2 ayat, muka surat 503, salah satu wahyu awal,
melalui hubungan numerik simbolik. 96 tambah 68 sama dengan 96 tambah 68 sama dengan 29. 5 kuasa 2 sama dengan 25. 25. 2 kuasa 2 tambah kuasa 2 sama dengan 4. Tambah 29. 2 kuasa 2 tambah 9. Kuasa 2 sama dengan 4 tambah 81 sama dengan 85. 85 tambah 29 sama dengan 100 jumlah surah Al-Quran. Nisfu 29 sama dengan 19 jumlah ayat surah Alaq. Surah ini juga berkait dengan 3 surah muqatta'at tunggal. Nun, surah Al-Qalam, ayat pertama, menegaskan akhlak mulia Nabi. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Surah Kaf, ayat pertama, menekankan kebangkitan af'ayina bil khalqi al-awwal. Surah Sad, ayat pertama, mengisahkan Nabi Daud asbir ala ma yakulun. Muka surat 151 hingga 453. Hubungan numerik lanjutan merangkumi 68 tambah 38 sama dengan 106. Nisfu 106 sama dengan 53. 5 kali 7 sama dengan 35. Nisfu 114 sama dengan 57. 15 tambah 14 sama dengan 29. Dalam konteks Mekah, surah ini mencabar budaya jahiliyah yang menyembah berhala seperti Hubal dan Lat, tidak mengenal literasi meluas dan hidup dalam ketidakadilan sosial. Ayat-ayat dengan tafsiran Bismi Rabbikal ladzi khalaq, bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan. Tafsiran, perintah Iqra adalah seruan untuk membaca wahyu Allah dan menuntut ilmu, dengan syarat menyebut nama Allah Bismi Rabbika, menegaskan tauhid sebagai asas segala usaha. Kata khalaqa, menciptakan, menunjukkan kuasa Allah sebagai pencipta tunggal, menolak penyembahan berhala yang dipercaya masyarakat Mekah. Ayat ini mengajak umat untuk memulakan setiap tindakan dengan basmalah Bismillahirrahmanirrahim dan menghargai ilmu sebagai anugerah ilahi. Menurut Sahih Muslim, hadis Lailatul Nafli, menuntut ilmu adalah kewajiban ke atas setiap Muslim, menekankan pentingnya ilmu dalam Islam. Konteks linguistik, kata Iqra berasal dari akar kata qara', membaca, mengumpul, mencerminkan 2 makna, membaca teks dan menghimpun ilmu. Frasa Bismi Rabbika menggunakan kata Rabb, Tuhan yang memelihara, menonjolkan sifat kasih sayang Allah. Pelajaran praktikal, mulakan pembelajaran dengan basmalah, baca Al-Quran sekurang-kurangnya 5 menit setiap hari, dan kejar ilmu duniawi, sains, teknologi, serta ukrawi, tafsir hadis, dengan niat ibadah. Khalaqal insana min alaqin, dia menciptakan manusia dari segumpal darah. Tafsiran, kata alaq merujuk kepada embrio atau segumpal darah, menunjukkan asal-usul manusia yang rendah dan keajaiban penciptaan Allah. Ini memupuk sifat tawaduk dan kesedaran akan kebesaran Allah, sebagaimana dalam surah Al-Insan ayat pertama. Hal ata 'alal insani hinun minad dahr lam yakun syai'an madhkura. Bukankah telah datang kepada manusia suatu masa ketika dia bukan sesuatu yang disebut? Ayat ini mencabar keangkuhan masyarakat Mekah yang membanggakan keturunan dan kekayaan. Konteks linguistik, kata alaq berasal dari akar alaq, melekat, merujuk kepada embrio yang melekat di dinding rahim, menunjukkan ketepatan saintifik Al-Quran yang hanya diketahui berabad kemudian. Pelajaran praktikal, renungi keajaiban tubuh manusia melalui dokumentari sains, syukuri nikmat kesihatan dengan menjaga pemakanan, dan elakkan takbur dengan mengingati asal penciptaan. Al-Baqarah, dan Tuhanmu yang Maha Mulia. Pengulangan Iqra menegaskan urgensi ilmu, manakala sifat Al-Akram, Maha Mulia, memuji kemurahan Allah yang memberikan wahyu dan ilmu. Ini membezakan Allah daripada berhala yang tidak memberi manfaat. Ayat ini mengajak umat untuk menghargai kemuliaan Allah dalam kehidupan seharian. Konteks linguistik, kata Al-Akram adalah bentuk superlatif dari kemuliaan, menunjukkan Allah sebagai sumber kemuliaan tertinggi. Pengulangan Iqra mencipta ritma yang menarik perhatian pendengar. Pelajaran praktikal, bacalah Al-Quran dengan penuh penghayatan, hargai nikmat ilmu dengan menghadiri kelas, dan tunjukkan kemuliaan akhlak seperti membantu jiran. Alladzi 'allama bil qalam, yang mengajar manusia dengan perantaraan pena.
Tafsiran, pena melambangkan literasi, penulisan wahyu dan penyebaran ilmu, menjadikan Islam agama ilmu dan peradaban. Dalam konteks Mekah, di mana literasi terhad, ayat ini memperkenalkan revolusi intelektual. Sunan Tirmidzi, hadis 2/97 menyatakan, keutamaan orang yang berilmu ke atas orang yang beribadah adalah seperti bulan purnama ke atas bintang-bintang. Konteks linguistik, kata kalam pena merujuk kepada alat penulisan, simbol ilmu yang kekal. Frasa alama bil kalam menggunakan kata kerja alim mengajar, menonjolkan Allah sebagai sumber ilmu. Pelajaran praktikal, tulis nota dari pembelajaran Al-Quran, ajar anak-anak membaca, dan gunakan teknologi seperti aplikasi Al-Quran untuk menyebarkan ilmu. Allamal insana ma lam ya'lam. Dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Tafsiran, ayat ini menegaskan bahawa semua ilmu sama ada wahyu atau pengetahuan duniawi berasal dari Allah. Ini mengajak manusia untuk bergantung kepada Allah dalam pencarian ilmu, sebagaimana dalam surah Al-Baqarah ayat 239. فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ. Apabila kamu merasa aman, maka ingatlah Allah sebagaimana Dia telah mengajarkan kepadamu apa yang kamu tidak ketahui. Konteks linguistik, frasa malam yalam, apa yang tidak diketahui, menggunakan kata ilm dalam bentuk negatif, menekankan kejahilan manusia tanpa hidayah Allah. Pelajaran praktikal, pelajari kemahiran baru seperti pengaturcaraan atau bahasa asing dengan niat ibadah, ajak anak-anak membaca buku, dan doakan ilmu yang bermanfaat. Konteks wahyu surah Al-Alaq diturunkan pada malam Lailatul Qadar di Gua Hira, ketika Nabi SAW berusia 40 tahun sedang bertafakur mencari kebenaran. Sahih Al-Bukhari, hadis 3 menceritakan bagaimana Jibril menyampaikan wahyu dan Nabi yang ummi menerima perintah Iqra dengan penuh keajaiban. Khadijah membawa Nabi kepada Warakah bin Naufal yang meramalkan tentangan daripada Quraisy. Surah ini diikuti oleh wahyu awal seperti surah Al-Qalam, surah ke-68, Wal Qalami wa ma yasturun, surah Kaf balik surah ke-50, Wal Qur'anil Majid, dan surah Sad, surah ke-38, Wal Qur'ani Dzil Dzikr, yang kesemuanya mempunyai muqatta'at tunggal. Hubungan numerik simbolik 99, 114, 17 tambah 97, 29, 85, 19 mencerminkan kesempurnaan Al-Quran. Walaupun ini adalah interpretasi simbolik, bukan fakta literal. Frasa Quran sama dengan kafra alif nun merujuk kepada ejaan Quran, dihubungkan secara simbolik dengan muqatta'at, mencerminkan keajaiban linguistik Al-Quran. Hadis Mu'tasim. Konteks sejarah tambahan. Mekah pada tahun 610 Masihi adalah pusat perdagangan dan agama bagi masyarakat Arab, tetapi dipenuhi amalan jahiliyah seperti penyembahan berhala, Hubal, Uzza, pembunuhan bayi perempuan, dan ketidakadilan sosial. Ka'bah yang dibina oleh Nabi Ibrahim telah dipenuhi dengan 360 berhala. Literasi terhad kepada puisi lisan dan masyarakat mengutamakan keturunan serta kekayaan. Nabi Solsah dari suku Quraisy dikenali sebagai Al-Amin yang jujur sebelum kenabian, tetapi menghadapi cabaran besar apabila menerima wahyu. Khadijah istri beliau menjadi penyokong utama, memberikan sokongan emosi dan kewangan. Warakah bin Naufal, seorang Nasrani yang berilmu, mengesahkan wahyu ini sebagai namus ilahi, merujuk kepada kitab Taurat dan Injil. Surah Al-Alaq mencabar budaya Mekah dengan memperkenalkan ilmu, tauhid dan kesederhanaan, menjadi titik permulaan revolusi rohani dan intelektual. Kaitan dengan surah lain, surah Al-Qadr, surah ke-97, berkait melalui malam Lailatul Qadar. Inna anzalnahu fi lailatul qadr, dengan numerik 99, frasa Iqra bismi rabbika, dan 17 tak tambah 97 sama dengan 114. Surah Al-Qalam, surah ke-68, wahyu awal dengan muqatta'at menegaskan akhlak Nabi. Wa innaka la'ala khuluqin azim dihubungkan melalui 96 tambah 68 sama dengan 29. Surah Al-Hadid, surah ke-57, mempunyai 29 ayat dihubungkan dengan nisfu 114 sama dengan 57, menekankan keimanan dan ilmu. Surah Al-Insan, surah ke-76, menyebut asal penciptaan manusia, Ata 'alal insan, selari dengan tema alaq. Analisis linguistik,
Surah Al-Alaq menggunakan bahasa yang ringkas tetapi penuh kuasa, dengan 5 ayat yang membentuk struktur naratif. Ayat 1, perintah Iqra dengan frasa Bismi Rabbika menonjolkan tauhid menggunakan kata kerja imperatif untuk mencipta kesan mendesak. Ayat 2, kata alaq adalah unik, menunjukkan ketepatan saintifik dan keindahan balaghah retorik. Ayat 3, pengulangan Iqra dan sifat Al-Akram mencipta kontras antara usaha manusia dan kemuliaan Allah. Ayat 4 dan 5, frasa bil kalam dan malam yalam menggunakan kata kerja alam dalam 2 bentuk, menegaskan Allah sebagai sumber ilmu. Keindahan ini mencabar puisi Arab Mekah yang terkenal dengan kefasihan, sebagaimana dinyatakan dalam Sahih Al-Bukhari, hadis 470, Al-Quran adalah hujah untukmu atau ke atasmu. Tema utama ilmu, perintah Iqra dan penamilahkan literasi sebagai asas Islam, Surah Al-Mujadilah ayat 11. Tauhid, Allah sebagai penciptunggal menolak syirik, Surah Al-Ikhlas ayat pertama. Keajaiban penciptaan, penciptaan dari alaq memupuk tawaduk, Surah Al-Ins ayat pertama. Keajaiban linguistik, struktur ayat dan kosakata mencerminkan keunikan Quran, Bukhari, hadis frame book. Keajaiban numerik simbolik, hubungan numerik dalam surah Al-Alaq adalah interpretasi simbolik untuk menyerlahkan keajaiban Al-Quran, bukan fakta literal. Berikut adalah penjelasan terperinci. 96 tambah 68 sama dengan 29. 9 plus 6 plus 6 plus 8 = 29. Dihubungkan dengan surah Al-Hadid 29 ayat dan 29 surah Muqatta'at. 5 kuasa 2 sama dengan 25. 2 kuasa 2 tambah 5 kuasa 2 sama dengan 29. Mencerminkan jumlah ayat atau tema secara simbolik. 85 tambah 29 sama dengan 114. Menghubungkan jumlah surah Al-Quran. Nisfu 29 sama dengan 19. Selari dengan jumlah ayat surah Al-Alaq. 68 tambah 38 sama dengan 106. Nisfu 106 sama dengan 53. Menghubungkan surah Al-Qalam dan Sad. 5 kali 7 sama dengan 35. Nisfu 114 sama dengan 57. Berkait dengan surah Al-Hadid. 15 tambah 14 sama dengan 29. Simbolik untuk ayat surah Al-Qalam dan Sad. Muka surat 151, 305, 453, 604, 503 merujuk lokasi surah dalam mushaf. Rujukan hadis Sahih Al-Bukhari, hadis 3. Jibril datang kepada Nabi di Gua Hira dan berkata, Iqra, dan Nabi menjawab, saya bukan pembaca. Lalu Jibril memeluknya 3 kali. Mengesahkan konteks penurunan. Sahih Muslim, hadis 60, menuntut ilmu adalah kewajiban ke atas setiap muslim, menyokong tema ilmu. Sunan Tirmidzi, hadis 2667, keutamaan orang yang berilmu ke atas orang yang beribadah adalah seperti bulan purnama ke atas bintang-bintang. Menekankan nilai ilmu. Sahih Al-Bukhari, hadis 4927, carilah Lailatul Qadar pada malam-malam ganjil di 10 hari terakhir Ramadan, mengukuhkan kaitan dengan Lailatul Qadar. Sahih Al-Bukhari, hadis 4970, Al-Quran adalah hujah untukmu atau ke atasmu, menyokong keajaiban linguistik. Aplikasi modern pendidikan, gunakan aplikasi Al-Quran seperti Quran.com untuk membaca dan memahami tafsir. Daftar kursus dalam talian tentang sains Islam atau tafsir. Teknologi, sebarkan ayat Al-Alaq melalui media sosial dengan grafik yang menarik, seperti petikan Iqra dengan terjemahan. Kehidupan harian, mulakan mesyuarat kerja dengan basmalah, ajar anak-anak membaca Al-Quran menggunakan aplikasi interaktif dan baca artikel saintifik tentang embriologi untuk menghargai alaq. Community, anjurkan kelas tafsir mingguan di masjid atau secara maya, jemput penceramah untuk membincangkan keajaiban Al-Quran. Refleksi rohani, muhasabah diri, luangkan 5 minit setiap malam untuk merenung ayat Khalaqa al-insana min alaq. Tanya diri, adakah saya bersyukur dengan nikmat kehidupan? Berdoa, Ya Allah, jadikan ilmu sebagai cahaya hati kami dan permudahkan kami memahami Al-Quran. Tindakan, tulis 1 pelajaran dari surah Al-Alaq dalam jurnal pribadi seperti, saya akan membaca 1 muka surat Al-Quran setiap hari. Inspirasi, renungi kesabaran Nabi SAW ketika menerima wahyu pertama dan gunakan ketabahan beliau sebagai teladan ketika menghadapi cabaran. Penutup surah Al-Alaq meletakkan ilmu, tauhid, dan keajaiban penciptaan sebagai asas Islam, diturunkan pada malam Lailatul Qadar, surah Al-Qadr, ayat 1 hingga 5. Hubungan numerik simbolik 99, 114, 29, 85, 19 menghubungkan surah-surah ini dengan surah Al-Qalam, Sad, dan Al-Hadid, mencerminkan kesempurnaan Al-Quran.
Ilmu menggalakkan membaca Al-Quran setiap hari dan berkongsi ilmu. Sahih Muslim, hadis 160. Tauhid menyeru menyembah Allah sahaja. Ayat pertama. Keajaiban penciptaan mengajak kesyukuran melalui doa. Al-Insan pertama. Umat digalakkan mengamalkan Iqra dengan membaca, menulis dan mengajar, mengambil teladan daripada kesabaran Nabi SAW. Bab 2. Surah Al-Hijr ayat 1 hingga 5. Kebenaran wahyu pengenalan surah surah ke-15 dengan 99 ayat diturunkan di Mekah pada tahun 615 hingga 617 Masihi, dinamakan sama kaum Al-Hijr, kaum Nabi Saleh. Ayat 80-84. Ia terletak pada muka surat 262 hingga 267. Dengan jumlah nombor muka surat 262 tambah 263 tambah 264 tambah 265 tambah 260 tambah 267 sama dengan 1587. Numerik simbolik merangkumi 1587 kali 7 kali 7 sama dengan 77.777. 126 1 kali 7 kali 2 kali 9 1729 149 dan kaitan dengan surah Al-Asr surah 103. Surah ini menegaskan kebenaran wahyu dengan huruf muqatta' alif lam ra dan menguatkan iman Nabi SAW ketika menghadapi tentangan Quraisy. Ayat 87, walaqad atainaka sab'an minal mathani, merujuk kepada surah Al-Fatihah, dihubungkan dengan 7 kata dan numerik 77.777. Ayat-ayat dengan tafsiran al-ra, tilka ayatul kitabi wa Qur'an mubin. Alif lam ra. Ini adalah ayat-ayat kitab dan penjelasan yang nyata. Tafsiran. Alif lam ra adalah rahsia Allah, menunjukkan keajaiban linguistik Al-Quran. Ayat Alkitab menegaskan Al-Quran sebagai wahyu ilahi, dan Quran Mubin menyerlahkan kejelasan hidayahnya. Hadis Al-Bukhari. Konteks linguistik. Alif lam ra menggunakan huruf-huruf yang biasa dalam bahasa Arab, tetapi disusun untuk mencabar kefasihan puisi Mekah. Pelajaran praktikal. Baca Al-Quran dengan terjemahan, hadiri kelas tafsir, dan percaya Al-Quran sebagai kebenaran mutlak. Rubbama yawaddu alladhina kafaru law kanu muslimin. Berapa banyak orang-orang kafir itu menginginkan sekiranya mereka menjadi muslim. Tafsiran menggambarkan penyesalan orang kafir di akhirat. Surah Al-Ghashiyah ayat 1 hingga 2. Konteks linguistik. Kata rubbama menambah nada emosi, menekankan penyesalan. Pelajaran praktikal. Renungi akibat penolakan kebenaran, terima Islam sepenuh hati, dan doakan hidayah. Dharhum ya'kulu wa yatamatta'u wa yulhihimul amal, fasawfa ya'lamun. Biarkanlah mereka makan dan bersenang-senang, serta dilalaikan oleh angan-angan. Kelak mereka akan mengetahui. Tafsiran, amaran kepada orang kafir yang tenggelam dalam kesenangan duniawi. Hadis 13-19. Konteks linguistik. Kata yulhimul amal dilalaikan oleh angan-angan menggunakan kata kerja aktif untuk menunjukkan pilihan mereka. Pelajaran praktikal. Elakkan materialisme, tetapkan matlamat akhirat, dan sedekahkan harta. Wa ma ahlakna min qaryatin illa walha kitabun ma'lumun, dan kami tidak membinasakan suatu negeri, melainkan ada baginya ketentuan yang telah ditetapkan. Tafsiran menegaskan keadilan Allah. Ayat 152. Konteks linguistik. Frase kitabun malum, ketentuan yang ditetapkan, menunjukkan ketepatan takdir. Pelajaran praktikal. Percaya pada keadilan Allah, patuhi perintahnya, dan sebarkan kebenaran. Ma tasbiqu min ummatin ajalaha wa ma yasta'khirun. Tidak ada suatu umat pun yang dapat mendahului ajalnya, dan tidak pula mereka dapat mengundurkannya. Tafsiran menegaskan takdir Allah mengajak memanfaatkan masa dengan iman. Konteks linguistik. Kata ajalan menonjolkan ketetapan masa. Pelajaran praktikal, urus masa dengan baik, lakukan amal soleh, dan bertaubat segera. Konteks wahyu diturunkan ketika Quraisy menentang Nabi dengan ejekan dan boikot tahun 618 Masihi. Sahih Bukhari, hadis 420 mengesahkan Al-Quran sebagai hujah. Surah ini merujuk kepada kaum Al-Hijr sebagai amaran kepada Quraisy. Konteks sejarah tambahan Quraisy menguasai Mekah sebagai penjaga Ka'bah, tetapi mempraktikkan syirik dan ketidakadilan.
Boikot terhadap Bani Hashim tahun 616 hingga 611 Masihi menyukarkan dakwah Nabi. Sahabat seperti Abu Bakar menyokong dengan harta dan iman. Kaitan dengan surah lain, surah Al-Fatihah, surah pertama, ayat 87 menghubungkan dengan Saban minal Mathani. Surah Al-Asr, surah 103 menekankan pentingnya masa selari dengan ayat 5. Surah Ar-Ra'd, surah ke-13, mempunyai mukatab alif lam ra berkait dengan keajaiban linguistik. Analisis linguistik alif lam ra mencipta kesan bunyi yang unik, menarik perhatian pendengar. Frasa Quran Mubin menggunakan kata sifat mubin nyata untuk menegaskan kejelasan. Struktur ayat 2 hingga 5 menggunakan nada amaran, mencerminkan gaya balagah. Tema utama kebenaran wahyu, Al-Quran adalah hidayah yang jelas. Surah Al-Hijr, ayat 87. Amaran kepada penentang. Penolak wahyu akan menyesal, Al-Ghasyiyah, ayat 1 hingga 2. Keadilan ilahi. Allah adil dalam hukuman, ayat 152. 1587, jumlah nombor muka surat. 77.777, simbolik untuk kesempurnaan wahyu. 126, 1729, 140, mencerminkan keunikan ayat. Rujukan hadis Sahih Al-Bukhari, hadis motif 970, Al-Quran adalah hujah untukmu atau ke atasmu. Sahih Muslim, sampaikanlah daripadaku walaupun satu ayat. Sunan Tirmizi hadis 26664, Al-Quran adalah rahmat dan penyembuh. Aplikasi moden pendidikan. Gunakan platform seperti Zoom untuk kelas tafsir. Teknologi, kongsi ayat Al-Hijr di Twitter dengan hashtag Al-Quran. Kehidupan harian, tetapkan peringatan di telefon untuk membaca Al-Quran setiap pagi. Refleksi rohani muhasabah, renungi ayat Fasawfa ya'lamun dan tanya, adakah saya menghargai masa? Doa, Ya Allah, berikan kami hidayah melalui Al-Quran. Tindakan, tulis matlamat akhirat dalam jurnal, seperti bersedekah setiap minggu. Penutup surah Al-Hijr menguatkan iman dengan menegaskan kebenaran wahyu dan keadilan Allah. Numerik simbolik 1587 dan alif lam ra mencerminkan keajaiban Al-Quran. Kebenaran wahyu menggalakkan membaca Al-Quran setiap pagi. Sahih Muslim 311. Bab 3. Surah Al-Muzammil, ayat 1 hingga 5, persiapan rohani. Pengenalan surah Al-Muzammil, surah ke-73 dengan 20 ayat, diturunkan pada tahun 611 hingga 612 Masihi, memerintahkan solat tahajud. Sahih Al-Bukhari, hadis 4923 menceritakan dedikasi Nabi dalam solat malam. Ayat ketiga, nisfah, dianggap ayat matematik awal, dihubungkan dengan 7.430, 77 tambah 37 sama dengan 114. Ayat-ayat dengan tafsiran Ya Ayyuhal Muzammil, wahai orang yang berselimut. Tafsiran, panggilan mesra kepada Nabi. Konteks linguistik, Muzammil, dari zammul menunjukkan kasih sayang. Pelajaran praktikal, bangun untuk solat tahajud, mulakan hari dengan zikir. Qumil laila illa qalila. Bangunlah untuk solat pada waktu malam, kecuali sedikit. Tafsiran, perintah solat tahajud, ayat 79. Konteks linguistik, Qum, bangun adalah imperatif, menunjukkan urgensi. Pelajaran praktikal, solat tahajud 2 rakaat, baca doa malam. Nisfahu awin kus minhu qalila. Separuhnya atau kurangkan sedikit daripadanya. Tafsiran fleksibiliti dalam solat tahajud dengan nisfahu sebagai konsep matematik 7430. Konteks linguistik, nisfahu dari nasf, paruh menunjukkan keseimbangan. Pelajaran praktikal, mulakan dengan 10 minit doa malam, auzid alaihi warattilil Qur'ana tartila, atau lebihkan sedikit daripadanya dan bacalah Al-Quran dengan tartil. Tafsiran, perintah membaca dengan tartil, surah Al-Araf, ayat 204. Konteks linguistik, tartil dari retel susun dengan baik menekankan kejelasan. Pelajaran praktikal, baca Al-Quran dengan tajwid, renungi makna. Inna sanulaqi alaika qawlan thaqila. Sesungguhnya kami akan menurunkan kepadamu perkataan yang berat. Tafsiran, Al-Quran sebagai tanggungjawab berat. Konteks linguistik, qawlan thaqilan menonjolkan beban kenabian. Pelajaran praktikal, hormati Al-Quran, simpan mushaf di tempat mulia. Konteks wahyu diturunkan ketika Nabi menghadapi ejekan Quraisy, Al-Anbiya ayat 5. Solat tahajud memberikan kekuatan rohani. Sahih Al-Bukhari hadis 43. Konteks sejarah tambahan.
Mekah penuh dengan konflik sosial dengan Quraisy menentang Nabi. Sahabat seperti Bilal menghadapi penyiksaan, tetapi solat tahajud menguatkan iman mereka. Kaitan dengan surah lain, surah Al-Isra, ayat 79, menyokong solat tahajud. Surah Al-Mursalat, surah 77, berkait melalui 77 tambah 37 sama dengan 114. Analisis linguistik, kata Muzammil dan Tartil mencipta nada mesra dan teratur, mencerminkan kasih sayang dan disiplin. Tema utama ibadah malam, solat tahajud menguatkan iman, ayat 79. Penghayatan Al-Quran, Tartil memastikan pemahaman surah Al-Araf, ayat 204. Tanggung jawab berat, Al-Quran adalah amanah. Keajaiban numerik simbolik. 7430, simbolik dari suri surah 74 ayat 30. 77 tambah 37 sama dengan 114, menghubungkan surah Al-Mursalat. Rujukan hadis sahih Al-Bukhari, hadis Mopram 23, Nabi solat malam hingga kaki beliau bengkak. Sahih Muslim, hadis 796. Nabi solat malam sebagai tanda syukur. Aplikasi moden pendidikan, ikuti kursus tajwid dalam talian. Teknologi, gunakan aplikasi penggerak untuk solat tahajud. Refleksi rohani muhasabah tanya, adakah saya menggunakan malam untuk ibadah? Doa Allah permudahkan kami bangun untuk tahajud. Penutup surah Al-Muzammil mengajar persiapan rohani melalui solat tahajud dan tartil. Numerik 7430 mencerminkan keseimbangan. Sahih Al-Bukhari, hadis 423. Bab surah Al-Mudaththir, ayat 1 hingga 5, permulaan dakwah. Pengenalan surah Al-Mudaththir, surah ke-74 dengan 55 ayat, diturunkan pada tahun 611 Masihi, muka surat 602. Sahih Al-Bukhari, hadis 4 menceritakan Nabi meminta diselimuti selepas fatrah. Ayat 30 alaiha tis'ata asyar dihubung 19, 7430, 473. Nisfu 56 sama dengan 28, 77, tambah 37 sama dengan 114. Dan surah Al-Asr, surah 103. Ayat-ayat dengan tafsiran Ya Ayyuhal Muddaththir, wahai orang yang berselimut. Tafsiran, panggilan mesra kepada Nabi, Sahih Al-Bukhari, hadis 4. Konteks linguistik, Mudaththir dari Daththir, menunjukkan kelembutan. Pelajaran praktikal, bangkit untuk berdakwah, elakkan menangguhkan kebaikan. Qum fa'anzir, bangunlah lalu berilah peringatan. Tafsiran, perintah memulakan dakwah, ayat 21. Anzir dari nazar, amaran, menekankan tanggung jawab. Sebarkan ayat Al-Quran melalui media sosial. Warabbaka fakabbir, dan Tuhanmu, maka agungkanlah. Tafsiran, mengagungkan Allah melalui takbir, surah Al-Ikhlas, ayat pertama. Konteks linguistik, fakabir dari kagungkan, menonjolkan tauhid. Pelajaran praktikal, ucapkan takbir dalam solat, renungi kebesaran Allah. Wa thiyabaka fatahhir, dan pakaianmu maka sucikanlah. Kesucian lahir dan batin, Sahih Al-Bukhari 22. Thiyaba, merujuk kepada pakaian dan hati. Pelajaran praktikal, pakai pakaian bersih, bersihkan hati dengan istighfar, wal rudza fahjur, dan perbuatan keji, maka tinggalkanlah. Tafsiran, menjauhi syirik dan dosa. Konteks linguistik, rudz dari rajz merujuk kepada perbuatan buruk. Pelajaran praktikal, elakkan gibah, bertaubat segera. Ayat 30 alaiha tis'ata asyar, tafsiran, amaran tentang malaikat penjaga neraka, surah Al-Zukhruf, ayat 71. Pelajaran praktikal, renungi akibat dosa, tingkatkan amal soleh. Konteks wahyu diturunkan selepas fatrah, ketika Nabi menghadapi tuduhan Quraisy, ayat ke-6. Sahih Al-Bukhari, hadis 4 mengesahkan konteks. Konteks sejarah tambahan, Quraisy menentang Nabi dengan tuduhan penyair atau gila. Sahabat seperti Umar R.A. memeluk Islam pada tempoh ini, menguatkan dakwah. Kaitan dengan surah lain, surah Al-Asr, surah 103, frasa alaiha tis'ata asr menghubungkan dengan tema masa. Surah Al-Mursalat, surah 77, berkait melalui 77 tambah 37. Analisis linguistik. Struktur ayat 1 hingga 5 menggunakan perintah ratif kum fakabir, mencipta nada mendesak dan teratur. Tema utama dakwah, memulakan penyampaian kebenaran, ayat ke-21. Tauhid, mengagungkan Allah, ayat pertama. Kesucian, menjaga kebersihan lahir dan batin, hadis 425. Keajaiban numerik simbolik, 19 dari ayat 30. 7430,
simbolik ayat 30. Nisfu 56 sama dengan 28. Jumlah ayat surah 74 dibahagi 2. Rujukan hadis Sahih Al-Bukhari, Nabi meminta diselimuti ketika wahyu diturunkan. Sahih Al-Bukhari Prambul Balbullah, Cinchabia Til Sinoid. Aplikasi modern teknologi, kongsi ayat Al-Mudaththir di Instagram dengan terjemahan. Community, anjurkan kempen kebersihan di masjid. Refleksi rohani muhasabah. Tanya, adakah saya berdakwah dengan akhlak mulia? Doa, ya Allah, bantu kami menyampaikan kebenaran. Penutup surah Al-Mudaththir memerintahkan dakwah dengan tauhid dan kesucian. Numerik 197430 mencerminkan keajaiban Al-Quran. Bab 5. Surah Al-Fatihah ayat 1 hingga 7, penyempurna hidayah. Pengenalan surah Al-Fatihah, surah pertama dengan 7 ayat, dikenali sebagai Al-Kitab dan Saban min Al-Mathani, surah Al-Hijr ayat 87. Diturunkan di Mekah, ia adalah doa dan ringkasan Al-Quran, terletak pada muka surat 1. Sahih Al-Bukhari, hadis 5006, mengesahkan statusnya sebagai Mathani. Numerik simbolik merangkumi 7 jumlah ayat, dan kaitan dengan 114 jumlah surah. Ayat-ayat dengan tafsiran Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah, Maha Penyayang. Tafsiran Basmalah menegaskan dan rahmat Allah, Sahih Muslim. Konteks linguistik, Ar-Rahman dan Ar-Rahim dari rahmat. Pelajaran praktikal, ucapkan basmalah sebelum setiap tindakan. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam. Tafsiran, memuji Allah sebagai pencipta, surah Al-An'am, ayat 1. Konteks linguistik, Al-Alamin merujuk kepada semua ciptaan. Pelajaran praktikal, syukuri nikmat dengan zikir, Alhamdulillah. Ar-Rahmanir-Rahim yang Maha Pemurah, Maha Penyayang. Tafsiran mengulangi sifat rahmat Allah. Konteks linguistik, pengulangan menekankan kasih sayang. Pelajaran praktikal, tunjukkan kasih sayang kepada keluarga. Maliki Yaumiddin, pemilik hari kiamat. Tafsiran, menegaskan kekuasaan Allah di akhirat, surah Al-Zalzalah. Konteks linguistik, Yaum ad-Din merujuk kepada keadilan akhirat. Pelajaran praktikal, renungi kiamat, tingkatkan amal soleh. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya Engkau kami sembah dan hanya kepada Engkau kami meminta pertolongan. Menegaskan tauhid ibadah, surah Al-Ikhlas. Konteks linguistik, Iyyaka menunjukkan eksklusiviti penyembahan. Pelajaran praktikal, berdoa hanya kepada Allah, elakkan syirik. Ahdina siratal mustaqim, tunjukilah kami jalan yang lurus. Tafsiran, doa untuk hidayah, ayat 186. Sirat al-Mustaqim melambangkan Islam. Pelajaran praktikal, berdoa untuk hidayah setiap hari. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jalan orang-orang yang Engkau beri nikmat, bukan jalan mereka yang dimurkai dan bukan pula jalan mereka yang sesat. Tafsiran, meminta hidayah seperti para nabi, bukan seperti yang sesat. Al-Nisa ayat 69. Konteks linguistik, An'amta menunjukkan nikmat hidayah. Pelajaran praktikal, ikuti teladan Nabi, elakkan kesesatan. Konteks wahyu diturunkan di Mekah sebagai ringkasan Al-Quran digunakan dalam solat, Sahih Al-Miri 26. Konteks sejarah tambahan, masyarakat Mekah menolak tauhid, tetapi Al-Fatihah mengajar doa dan penyembahan kepada Allah sahaja. Kaitan dengan surah lain, surah Al-Hijr ayat 87 menyebut Saban min Al-Mathani. Surah Al-Ikhlas, surah 112, menegaskan tauhid. Analisis linguistik, struktur 7 ayat membentuk doa yang lengkap, dengan basmalah sebagai pembukaan dan doa hidayah sebagai penutup. Tema utama tauhid, menyembah Allah sahaja, surah Al-Ikhlas. Hidayah, meminta jalan lurus, ayat 186. Rahmat Allah, sifat Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Keajaiban numerik, simbolik 7. Jumlah ayat mencerminkan kesempurnaan. 114 jumlah surah dihubungkan dengan Al-Fatihah sebagai ringkasan. Rujukan hadis Sahih Al-Bukhari, hadis 506. Al-Fatihah adalah Saban min Al-Mathani. Sahih Muslim, hadis 295. Basmalah adalah ayat dari Al-Fatihah. Aplikasi modern pendidikan, hafal Al-Fatihah dengan tajwid melalui YouTube. Teknologi, gunakan aplikasi solat untuk memahami makna Al-Fatihah. Refleksi rohani muhasabah, tanya, adakah saya berdoa dengan ikhlas? Doa Allah, tunjukkan kami jalan yang lurus. Penutup surah Al-Fatihah dan tauhid.
Nancikban mencerminkan kesempurnaan Fofori hadis semalam. Quran diturunkan lebih 1400 tahun yang lalu, berdiri sebagai cahaya panduan untuk seluruh manusia. Ia adalah panduan bagi mereka yang mencari kebenaran dan berusaha untuk hidup dengan cara yang menyenangkan pencipta mereka. Mesejnya abadi, melampaui batas waktu dan tempat. Perjalanan Quran bermula dengan beberapa siri wahyu kepada Nabi Muhammad SAW di semenanjung Arab. Wahyu-wahyu awal ini mempunyai makna yang sangat besar, membentuk asas Islam dan memberikan pengajaran yang mendalam untuk manusia. Quran menekankan peranannya sebagai panduan bagi mereka yang sedar akan Tuhan. Ia menyeru individu untuk berfikir, merenung, dan hidup selaras dengan prinsip-prinsip ilahi. Mesej panduan ini bergema di seluruh Quran, bermula dari ayat-ayat pertamanya. Impak Quran melampaui batas agama. Ia menawarkan garis panduan etika, nilai moral, dan pandangan rohani yang relevan dengan semua aspek kehidupan manusia. Dengan memahami mesej Quran, kita dapat menavigasi kerumitan dunia kita dan berusaha untuk menjalani kehidupan yang lebih bermakna dan bertujuan. Pada tahun 610 Masihi, di tengah-tengah Gunung Mekah yang tenang, Nabi Muhammad SAW menerima wahyu pertamanya. Peristiwa penting ini berlaku di Gua Hira, tempat Nabi seringkali berundur untuk bersendirian dan bermuhasabah. Malaikat Jibril turun kepadanya dan memerintahkan, bacalah. Wahyu pertama ini, sebahagian daripada surah Al-Alaq bab 96, menandakan permulaan misi Nabi dan penurunan Al-Quran. Perkataan pertama, bacalah, menekankan kepentingan ilmu dan pembelajaran dalam Islam. Ia menonjolkan kuasa transformatif mencari ilmu dan peranannya dalam mengangkat individu dan masyarakat. Perintah ilahi ini penting atas beberapa sebab. Pertama, Nabi Muhammad SAW dikenali sebagai seorang yang ummi, tidak boleh membaca atau menulis. Ini menekankan bahawa mesej yang akan diterimanya bukanlah dari dirinya sendiri, tetapi wahyu ilahi dari Allah. Kedua, perintah untuk menetapkan pusat nimis ilmu dan pembelajaran dalam Islam. Konsep ini makin besar beragama, mendorong umat Islam mencari ilmu dan pengetahuan. Menariknya, surah Al-Alaq adalah surah ke-96 dalam Al-Quran, walaupun ia adalah surah pertama yang diturunkan. Penempatan nombor ini bukanlah suatu kebetulan, tetapi merupakan pilihan yang disengajakan yang mempunyai makna yang lebih mendalam. Nombor 96 adalah penting kerana ia adalah nilai angka bagi perkataan Arab kalam yang bermaksud pen. Hubungan ini secara halus menekankan kepentingan menulis dan memelihara mesej ilahi. Ia juga menggambarkan persamaan antara perbuatan membaca dan menulis, menunjukkan bahawa ilmu yang sebenar melibatkan kedua-dua penerimaan dan penyampaian maklumat. Tambahan pula, sesetengah ulama berpendapat bahawa meletakkan surah Al-Alaq sebagai surah ke-96, walaupun ia adalah surah pertama yang diturunkan, menandakan bahawa Al-Quran, walaupun diturunkan secara berperingkat selama 23 tahun, ada seperti yang lengkap dan pelihara dengan sempurna. Selepas wahyu-wahyu awal, tempoh berhenti seketika menyusul. Ini adalah masa yang tidak menentu bagi Nabi SAW dan beliau mencari kepastian dari Allah. Pada masa inilah surah Al-Hijr bab 15 diturunkan, memberikan ketenangan dan menegaskan kebenaran kenabiannya. Surah Al-Hijr berfungsi untuk menguatkan azam Nabi dan meyakinkannya bahawa beliau tidak bersendirian dalam misinya. Surah ini dengan indah menggambarkan bagaimana Allah akan melindungi Al-Quran daripada penyelewengan dan memelihara mesejnya untuk selama-lamanya. Janji pemeliharaan ini adalah bukti keilahian Al-Quran dan kepentingannya bagi umat manusia. Surah ini juga mengandungi ayat-ayat yang menyangkal keraguan dan tuduhan yang dilemparkan kepada Nabi SAW oleh para penentangnya. Ayat-ayat ini menekankan bahawa mesej yang disampaikannya bukanlah ciptaannya sendiri, tetapi wahyu ilahi dari Allah. Jaminan dari Allah ini menguatkan semangat Nabi dan membolehkannya menghadapi cabaran di hadapan dengan iman dan keazaman yang tidak tergoyahkan. Wahyu-wahyu awal ini, walaupun diturunkan berabad-abad yang lalu, menawarkan pengajaran abadi yang relevan dengan kehidupan kita hari ini. Perintah untuk membaca dalam surah Al-Alaq adalah seruan universal untuk bertindak.
menggesa kita untuk sentiasa mencari ilmu dan meluaskan pemahaman kita tentang dunia di sekeliling kita. Ia menggalakkan kita untuk menjadi pelajar sepanjang hayat, merangkul rasa ingin tahu dan pemikiran kritis dalam usaha kita mencari kebenaran dan kebijaksanaan. Surah Al-Hijr mengingatkan kita bahawa walaupun menghadapi kesukaran dan keraguan, kita mesti tetap teguh dalam kepercayaan kita dan yakin dengan rancangan Allah. Ia mengajar kita untuk mencari ketenangan dan panduan dari Al-Quran, mencari kekuatan dan jaminan dalam mesejnya yang abadi. Pengajaran ini adalah sama relevannya hari ini seperti 1400 tahun yang lalu. Dengan merenungkan dan berusaha untuk melaksanakannya dalam kehidupan kita, kita dapat memupuk hubungan yang lebih mendalam dengan pencipta kita dan menjalani kehidupan yang lebih memuaskan dan bermakna. Walaupun bukan sebahagian daripada wahyu yang paling awal, surah Al-Fatihah mempunyai kedudukan yang unik dalam Al-Quran. Dikenali sebagai pembukaan, ia adalah surah pertama dalam Al-Quran dan dibaca dalam setiap solat. Surah ini merangkumi intipati kepercayaan Islam dan berfungsi sebagai doa asas bagi umat Islam di seluruh dunia. Surah Al-Fatihah dimulakan dengan memuji dan mengakui Allah sebagai Tuhan yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Ia kemudiannya menegaskan ketuhanannya ke atas semua alam dan mengakui sifat-sifat belas kasihan dan keadilannya. Bab ini diakhiri dengan doa, memohon petunjuk ke jalan yang lurus dan menyatakan pergantungan hanya kepada Allah. Surah ini dianggap sebagai ibu kitab kerana ia merangkumi mesej teras Al-Quran, berserah diri kepada Tuhan Yang Esa. Ia menonjolkan kepentingan mencari panduan dari pencipta dan mengakui kekuasaannya atas segala yang wujud. Salah satu aspek yang luar biasa dari Al-Quran adalah keindahan dan kefasihan bahasanya. Wahyu-wahyu awal, termasuk surah Al-Alaq dan Hijr, mempamerkan ciri-ciri linguistik Al-Quran yang unik, yang memikat hati para pendengarnya sejak awal lagi. Penggunaan metafora, simile, dan prosa berirama dalam Al-Quran memberikan impak yang kuat, menyampaikan makna yang mendalam dengan kejelasan dan ketepatan yang luar biasa. Malah mereka yang tidak mempercayai mesejnya terharu dengan keindahan bahasanya. Ciri-ciri linguistik Al-Quran dianggap ajaib kerana ia melampaui piawaian sastra pada masa itu. Orang Arab yang terkenal dengan kefasihan dan penguasaan bahasa mereka kagum dengan keindahan Al-Quran dan mengakui keunggulannya berbanding karya sastra agung mereka sendiri. Wahyu-wahyu awal Al-Quran membawa mesej universal yang bergema dengan seluruh umat manusia. Ia menyeru individu untuk merenungkan tujuan hidup mereka, mengenali pencipta mereka, dan hidup selaras dengan panduannya. Mesej ini melampaui batas budaya dan geografi, menawarkan kebijaksanaan dan pandangan yang relevan untuk semua orang, tanpa mengira latar belakang atau kepercayaan mereka. Penekanan Al-Quran terhadap ilmu, keadilan, belas kasihan, dan nilai moral menyediakan rangka kerja untuk membina masyarakat yang adil dan saksama. Mesejnya menggalakkan keamanan, persefahaman, dan kerjasama antara orang-orang dari semua agam latar belakang. Dengan menghayati ajaran Al-Quran, kita dapat memupuk dunia yang lebih penyayang dan adil, di mana individu diperlakukan dengan maruah dan rasa hormat, dan di mana perbezaan diraikan dan bukannya ditakuti. Wahyu-wahyu awal Al-Quran, terutamanya surah Al-Alaq, surah Al-Hijr, dan surah Al-Fatihah, mempunyai tempat yang istimewa di hati umat Islam di seluruh dunia. Wahyu-wahyu ini menandakan permulaan era baharu, membawa mesej harapan, panduan, dan pencerahan untuk seluruh umat manusia. Surah-surah awal ini memberikan pengajaran yang mendalam tentang kepentingan ilmu, kekuatan iman, dan kepentingan mencari panduan dari pencipta kita. Ia berfungsi sebagai peringatan berterusan tentang rahmat, belas kasihan, dan keadilan Allah, dan memberi inspirasi kepada kita untuk menjalani kehidupan yang bertujuan dan bermakna. Semasa kita menavigasi kerumitan abad ke-21, kebijaksanaan abadi Al-Quran terus membimbing kita, menawarkan penyelesaian kepada cabaran kita dan menerangi jalan menuju masa depan yang lebih cerah. Dengan mengkaji wahyu-wahyu awal ini, merenungkan mesejnya, dan berusaha untuk melaksanakan dicuringnya dalam depan kita, yang dapat memanfaatkan kuasa transformasi dan berusia beban positif di dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara dan saudariku yang dikasihi. Semoga rahmat dan keberkatan Allah sentiasa bersama kalian. Marilah kita mulakan dengan doa. Ya Allah,
Kurniakanlah kami kebijaksanaan untuk memahami kalam-Mu, kekuatan untuk mengikuti petunjuk-Mu, dan kasih sayang untuk menyebarkan pesanan-Mu kepada dunia. Sebelum kita teruskan, sedikit peringatan. Video ini bertujuan untuk pendidikan. Tafsiran yang disampaikan adalah berdasarkan ajaran Islam tradisional dan kesepakatan ulama, namun pemahaman individu mungkin berbeza. Dengan niat yang ikhlas, kita bersama-sama mendalami hubungan kita dengan Al-Quran dan memperkayakan perjalanan rohani kita. Dalam prolog kehidupan kita, ingatlah bahwa Al-Quran bukan sekadar sebuah buku, tetapi panduan hidup yang berbicara kepada kita merentasi zaman. Ayat-ayatnya adalah sumber cahaya, menerangi jalan kita, dan menawarkan ketenangan di saat-saat gelap. Semoga kita berusaha untuk menghayati ajarannya, mencari ilmu, memupuk iman, dan hidup dengan tujuan. Terima kasih kerana menyertai kami dalam perjalanan ini. Sehingga bertemu lagi, semoga hidayah dan rahmat Allah sentiasa bersama kalian. Amin.